Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya akan bincang tentang tajuk last kita iaitu influence line for beams dan juga absolute maximum moment. Okey. So, tajuk last adalah merangkumi influence line for beam dan juga absolute maximum moment. Okey, tapi kita akan bincang influence line dahulu. Okey, influence line dengan absolute maximum moment ni ataupun kita boleh ringkaskan dia sebagai AMM, absolute maximum moment. Okey, kita akan bincangkan dua topik ni secara berasingan. Tetapi dua benda ni, influence line dengan AMM ni berkait rapat. Okey, kita akan tengok satu-satu. So, tengok pertama sekali apa dia influence line. Okey, influence line adalah terjemahan dia ialah definisi dia ialah if a structure is subjected to a moving load, the variation of the shear and bending moment in the beam can describe using influence line. Okay, and influence represent the variation of analysis and variables. Okay, variables means termasuklah shear, reaction, movement or deflection at specific point. Apa maksud dia? Maksud dia influence line ni adalah dalam bahasa Melayu kita panggil gambar raja garis imbas, influence line. Okey, gambar raja garis imbas ni kita buat untuk kita nak tahu di mana point yang macam mana bentuk sebenarnya, macam mana bentuk gambar raja supaya kita tahu di mana maksimum, di mana yang paling tinggi. Okey, katakanlah awak ada satu struktur, beam. Okey, kalau saya boleh lukis kat sini, satu beam, katakanlah awak ada satu beam ni, ada jambatan lah, senang. Okey, katakanlah awak ada satu jambatan. Okey, ni jambatan dia. Katakanlah saya buat jambatan. Okey, ni jambatan. Okey, jambatan ni akan dilalui oleh pelbagai benda kan. Okey, katakanlah sini jambatan ni. Okey, dalam jambatan ni ada daripada arah sini yang lalu, ada daripada arah sini yang lalu kan. Okey, katakanlah yang lalu ni mungkin boleh ubah dia berubah-ubah. Okey, berubah-ubah maksudnya yang boleh lalu ni mungkin lori. Okey, lori, lepas tu kereta. Lagi apa yang boleh lalu? Saya memang tak pandai melukis. Okey, lagi ada seekor gajah. Katakanlah gajah pula lalu kat sini. Okey, ni gajah. Nampak gajah? Okey, kalau lepas tu kita ada katakanlah yang lalu mungkin bicycle, pelumba-pelumba bicycle delitua di Langkawi, naik bicycle lalu kat sini. Okey, semua ni akan guna jambatan ni pada satu-satu masa. Okey, kita nak tahu sebenarnya di mana yang dalam sepanjang jambatan ni, mana yang kritikal, mana yang tak berapa kritikal. Dan kita nak tengok kalau lori lalu kat sini, apa yang jadi pada shear kat situ. Okey, katakanlah dekat point ni, katakanlah sini yang paling maksimum kalau kita rasa ni kan. Mungkin yang paling di tengah-tengah ni paling akan menghasilkan shear dan bending yang paling tinggi. Kita nak tengok kalau lori ni lalu kat sini, berapa dia punya shear. Okey, takkan kita nak setiap kali lori tu lalu kita kena kira satu-satu. So, kita akan guna gambar raja garis imbas ataupun influence line untuk mengetahui berapa sebenarnya maksimum jika lori ni lalu, jika kereta ni lalu, jika elephant ataupun pengguna-pengguna jalan jambatan ni lalu. Okey, kita akan lukis influence line. Katakanlah shear tu akan menghasilkan influence line yang macam ni. Macam ni.
So, kalau lori ni lalu jalan kat sini, berapa dia punya shear? Okey, berapa dia punya shear? Kalau dia lalu kat sini, berapa dia punya moment? Okey, ini yang kita panggil sebagai variable shear, bending, deflection. Itu adalah pun boleh ubah. Kita nak tengok tu. So daripada gambar ajar garis imbas ni, kita lukis sekali je, tapi kita boleh kira berapa berat ataupun berapa shear, bending, deflection yang akan berlaku pada poin-poin yang tertentu jika ada gerakan daripada beban-beban tadi. Okay, so itu tujuan influence line. Jelas? Okay, kalau jelas, kita terus ke sini. Okay, macam mana nak lukis? Senang saja. Inilah chapter yang paling senang sekali, tapi memandangkan dan dia masuk dalam final. Memandangkan final tak ada semester ini disebabkan oleh masalah COVID-19 yang melanda negara. So, untunglah korang final tak ada. Tapi assignment kena merangkumi bab influence line dan juga absolute moment. Okay, so jangan risau. Kita buat saja kat rumah, relax dengan video ni. Okay, saya pun tahu awak pun dah rindu kat saya kan. Dengarlah saya membebel. Tapi bukan membebel, saya mengajar tau. Work from home. Awak belajar from home. Okay, study from home. Okay, soalan pertama. Draw the influence line for reaction in support A and B. Draw the influence line. Okay, draw the influence line for reaction. Dia nak reaction at support A and B. Okay, ini beam Awak akan tengok influence line bagi beam saja. Kekuda tak payah, frame tak payah, beam saja. So beam yang awak akan guna ialah contoh ni simply supported beam. Okay, pin kat sini, roller kat sini. Okay, so macam mana nak lukis dia punya influence line for reaction RA? Okay, katakanlah influence line ni sebenarnya kalau awak ada satu beam, okay, beam ada beberapa unit akan bergerak kat sini. Okay, bergerak kat sini dari A sampai B. Okay, tapi satu unit ni beban ni, katakanlah satu unit, saya ambil satu unit beban ni boleh di 10 km, 20 km. So paling senang kita akan anggap satu unit. Satu ni dia boleh bergerak sepanjang beam ni dekat berapa jarak dia. Okay, katakanlah contoh pertama, A sampai B ni adalah 10 meter. Dia katakan 10 meter. Okay, satu unit ni boleh bergerak di 0.2 meter, boleh jadi 3 meter, boleh jadi 4 meter, boleh jadi 10 meter dan mana-manalah sepanjang beam ni. Panjang ni kita labelkan sebagai L lah kan. Okey, panjang span ni biasa kita akan labelkan sebagai L dan kalau diberi 10, so L dia adalah 10 lah. Okey. Okey, macam mana kita nak lukis reaction influence line bagi RA? Okey, katakanlah satu unit ni bergerak sepanjang A hingga B. Kita tak tahu di mana. So, kita letaklah katakanlah satu kat sini. So, jarak dari sini ke sini kita tak tahu. Kita anggaplah X. Okey, satu unit ni boleh bergerak X meter. Boleh jadi 10 meter, boleh jadi 5 meter, boleh jadi 3 meter. Okey. So, bergerak antara A sampai B. Okey. So, kita nak cari moment. Kita nak cari reaction RA, kita rujuklah moment B macam biasa. Okay, so jumlah moment B sama dengan kosong untuk dapatkan reaction RA. So reaction RA jadi jumlah moment ke B sama dengan RA ke B. Darab berapa meter? 10. Okay, lagi ada satu unit kan? Ada satu unit. So, ke B. So, dia tolak sebab dia lawan jam ke B. Satu unit darab berapa ke B? X. X ke? Okay, sekarang jarak dari A ke B adalah 10. 1 ke B kita tak tahu sebab panjang dia ke belakang tu adalah X. So, kita guna
10 tolak berapa belakang dia? Okey, belakang dia X. Katakanlah mungkin X tu boleh jadi 5. So, 10 tolak 5 jadi 5 lah. Sebab soalan ni dia tak bagi tahu berapa jarak dia. Dia kata X. So, untuk dapatkan jarak 1 ke 10 adalah, jarak 1 ke B adalah 10 tolak X. Okey, terpulanglah X ni 5 ke 3 ke nanti. Okey, so X ni kita labelkan saja X. Okey, so sama dengan kosong. 2 ni sahaja. So, saya nak RA. So, RA sama dengan ni pindah sebelah. Saya nak RA. So, jadi positif 1, 10 tolak X. Kan? So, bahagi dengan 10. Okey, ringkaskan lagi. Macam mana nak ringkaskan? Ni kembang 1 darab 10, 10 tolak X per tolak X per 10. Okey. So, boleh tak ringkaskan lagi? Boleh ringkas. Matematik je ni. Okey, 10 bagi 10. Kalau awak ringkaskan kat sini 10 per 10 tolak X per 10. Kan? Semua. Bila kita ringkaskan, dia jadi 10 bagi 10, 1 tolak X per 10. Okey, so ini adalah persamaan bagi RA. Wujudlah awak punya RA. Sebab influence line ni dia bukan dalam nilai, dia dalam persamaan. Kenapa dalam persamaan? Sebab kita nak lukis dia punya influence line berdasarkan formula yang kita terbitkan ni. Okay, so kita dah dapat RA sama dengan 1 tolak X per 10. Okay, lukis dekat sini. Okay, kita lukis kat sini. Buatkan unjuran garis ke bawah RA dengan RB. Okay, so ni katakanlah untuk RA punya lukisan influence line. So, kita dapat formula dia 1 tolak X per 10. 1 tolak X per 10 ni kalau kita lukis, okay, kat sini ialah kosong. Okay, ikut jarak ni. Ni kosong, ni 10 meter. Okay, katakanlah berapakah RA jika formula 1 tolak X per 10 jatuh kepada kosong? So, 1 tolak kosong per 10, kosong lah. Okay, katakanlah saya nak 2 meter. Okay, 2 meter kat sini. X sama dengan 2. Jika X sama dengan 2, formula dia 1 tolak 2 per 10. 1 tolak 2 per 10 berapa? 1 tolak 2 per 10. Tekanlah sini, 1 tolak 2 per 10 sama dengan, ni 0.2. Dapat berapa? 8. Betul tak? No, 0.8. 1 tolak 2 per 10. 1 ni besar kan? 1 tolak 0.2. So, dapat 0.8. Silap tadi. Okey, yang tadi 1, kalau kosong, 1 tolak 0 per 10 berapa? X, bila X sama dengan 0. Okey, sekali lagi. Bila X sama dengan 0, kita masukkan dalam formula 1 tolak 0 per 10 sama dengan 1. Bila X sama dengan 2, katakanlah sama dengan 2, 1 tolak 2 per 10 sama dengan 0.8. Bila X sama dengan 4 lah katakan, 1 tolak 4 per 10. So, berapa? 0.6. Bila X sama dengan 8, 1 tolak 8 per 10, 0.2. Bila X sama dengan 10, okay, limit dia 10 je sebab panjang maksimum 10. So, 10, 1 tolak 10 bagi 10 sama dengan 0. Okay, so, saya nak lukis kat sini. Bila X sama dengan 2, bila X sama dengan 0, awak punya RA adalah 1. Anggarkan saja 1 kat atas. Bila X sama dengan 2, 0.8. Bila X sama dengan 6, katakanlah kat sini 6. 6 tolak 0.8
RA 0.4. Bila X sama dengan 8, RA 0.2. Bila X sama dengan 10, awak punya RA sama dengan 0. So, daripada sini kita dah dapat bentuk. Dia akan menurun kat sini. So, ambil pembaris. Okay, ambil pembaris. Gariskan. Point. Okay, pembaris Saya tak apa sebab ambil video. Okay, tangan dah lengur. Okay. Boleh faham? Kalau tak faham, ulang balik video. Ni untuk RA. Okay, so kalau RB pula. RB kat sini lah, kat bawah ni. Kita lukis pula RB. Okay, kalau RB pun sama. Tengok balik lukisan awak punya lakaran ni. Saya rasa semua dah faham kan cari RA dengan RB. Cuma kali ni dia berdasarkan persamaan. Okay, so kalau untuk RB pula, katakanlah X, satu unit bergerak ke sini dia pada X. Okay, 1X. Kita tak tahu X ni berapa. X ni lah dia punya pun boleh ubah juga. Okay, berapakah X? Okay, so untuk dapatkan RB, rujuk momen A. Jumlah momen A sama dengan 0. Okay, RB ke A negatif sebab dia lawan jam. Negatif RB darab 10. Panjang dia 10 kan? Okay, lagi ada satu ni. Satu ni ikut jam ke lawan jam ke A? Ikut. So, positif 1. Kan? 1 darab berapa? Darablah dari sini. 1 ni nak ke A. Darablah dengan X dia. Kan? Darablah dengan X dia. 1 ke A darab dengan X. Darab dengan X. Okay, 1 darab X. Okay, so kita nak dapatkan RB. RB sama dengan, pindah sebelah, X per 10. RB itulah dapat X per 10. Okay, so daripada RB X per 10 ni, kita nak lukis dia punya influence line. Guna formula RB tadi X per 10. Buat macam tadi, kita nak lakarkan daripada 0 hingga 10. Okay, kalau X sama dengan 0, gunakan formula ni untuk RB. Bila X sama dengan 0, RB sama dengan 0. Bila X sama dengan 2, RB sama dengan 2 bagi 10, 0.2. Bila X sama dengan 6, RB sama dengan 0.6. Bila X sama dengan 8, RB sama dengan 0.8. Bila X sama dengan 10, RB sama dengan 1. Okay, sebab X per 10. Okay, so masukkan dalam ni. Okay, tak semestinya kita kita akan buat 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tak semestinya. Kita nak bentuk saja. So, bentuk tu kita boleh ambil 2-3 point untuk kita buat bentuk dia. Okay, so kita ambil 0 hingga 10 tadi. Okay, bila sama dengan 2, bila sama dengan 6, bila sama dengan 8, bila sama dengan 10 tadi, berapa? Okay, lukiskan. Bila X sama dengan 0, RB pun 0. Bila X sama dengan 2, okay, 0.2. Bila X sama dengan 6, 0.6. Bila X sama dengan 8, 0.8. Bila X sama dengan 10, 1. Okay, so kita dapat bentuk dia naik ke atas. Okay, so kita ambil pembaris. Lukislah. Lukis pakai pembaris. So, ini adalah influence line awak. Okay, untuk RB dan juga RA. Okay, sekarang ni kegunaan dia macam saya cakap tadi lah. Kenapa kita kena lukis influence line ni? Influence line ni kita nak tahu, katakanlah awak ada beban siri kat sini nanti. Beban siri katakanlah 10, 20, 30 kilonewton. Kita nak tahu kalau jarak dia 2 meter. Kalau dia jatuh dekat sini, berapa dia punya ni, berapa dia punya point, berapa dia punya kecerunan, tambah dengan 20 darab dengan kecerunan ni, tambah dengan 10 kecerunan
setiap ni berapa. Okey, so itu tujuan dia. Itu nanti kita akan bincang. Sekarang ni saya nak awak semua tahu kenapa tahu macam mana kita nak lukis influence line untuk RA dengan RB. Okey, kita dah buat kesimpulan semua influence line, semua formula bagi RA dengan RB bagi simply supported ialah RA sama dengan 1 tolak X per L. Formula dia. Ini saya tunjukkan tadi cara terbitan. Okey, biasanya kita dah tahu dah formula untuk RA adalah 1 tolak X per L. Okey, dah terbukti. So kita boleh guna formula ni terus. Okey, yang ni saya tunjuk macam mana dia dapat RA saja dengan RB. RB formula dia sama dengan X per L. Okey, kalau panjang dia 10, so 1 tolak X per 10 lah. Itu yang kita dapat 1X per 10. Kalau RB, panjang dia L10, jadi X per 10. Okey, kita terus guna formula ni. Okey, sebab biasa soalan dia tak tanya. Ni soalan simple saja. Ini basic RA dengan RB. Yang payahnya untuk cari influence line bagi shear dengan bending bagi certain point. Itu yang kita akan tengok. So pentingnya awak tahu formula ni dulu. RA guna je formula ni 1 tolak X per L. RB sama dengan X per L. Okey, ni formula kena hafal. Okey, ni kena tahulah. Okey, ni dua formula ni. Okey. Okey, video pertama. Tolong faham dulu. Okey, saya akan shoot seterusnya.